Bismillah walhamdulillah wa kafa billahi nasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hali wa kulli ni'matin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man walah. Allahumma syrah sudurana bil iman. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan keimanan. Wa anzil ala qulubina sakinatan, diturunkan ke dalam hati kami semua ketenangan-ketenangan. Wa ufil lana, maafkanlah kami semua ya Allah. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Rabbi zidna ilma, tambahlah pada kami ya Allah ilmu pengetahuan yang beri manfaat untuk kami semua. Warzuqna fahma, direzekikan kepada kami juga kefahaman fi dinina, dalam agama kami semua ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Dan semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sihat semua? Pertamanya minta maaf, saya parking dekat pengurusan. Minta maaf tempat saya tadi penuh dengan motor, jadi saya alihkan motor sikit, saya parking dekat pengurusan. Jadi minta maaf. Kok pengurusan nak parking pula tak ada tempat. Apa pula parking tempat saya katanya. Saya kena bagi tahulah. Saya minta maaf sangat. Baik hadirin, berkenaan tempat parking penceramah ni, sebenarnya saya nak bagi tahu ringkas je. Satu hari saya pergi nak parking kereta ceramah ni, saya nak parking, ada orang pun masuk parking. Saya parking tempat lain, saya pergi tegur dia, saya tanya, tuan minta maaf, tuan ceramah malam ni ke kat sini? Oh tak ah, dia kata tak ah. Tapi dia parking tempat ceramah. Saya tanya, tuan ceramah kat sini? Tak ah. Kenapa parking kat sini? Saja nak parking, dia kata. Okeylah. Yang tanya tu saya sebab saya nak masuk. Lepas tu saya ceramah, dia pun tengok, dia pun keluar tu harikkan kereta. Tu macam mana tuan-tuan? Bukan nak berkira. Bukan nak berkira. Ada ruang tu rasa nak ambil juga kesempatan tak? Tapi dah tak dapat nak macam mana. Minta maaf ya semua. Hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala. Jom kita bincang. Malam ni tajuk apa dah tadi? Tadi kalau ikutkan kita berakhir pada tajuk kebaikan pada musibah. Kebaikan pada musibah. Baik, begini hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala. Perkara ini benar-benar mencabar minda kita dan akal. Lebih-lebih lagi mencabar iman. Kenapa? Kerana melihat pada musibah itu ada kebaikan. Fitrah ke atas saya dan semua sekali, siapa yang tak pernah ditimpa dengan musibah dan tidak pernah ditimpa dengan satu ujian, sakitkan segala-galanya. Kerana fitrah manusia itu tetap berhadapan dengan itu. Dan paling utama musibah ke atas dia adalah hatta ya'ti kal yaqin. Allah beritahu, iaitu sampai kepadanya semua sekali mati. Mati tak kita? Kau berasa iyalah mati, tapi bukan saya lah, orang lain dulu. Macam tu. Saya tahu, tapi sekarang hadirin meyakini bahawa setiap semua yang hidup adalah mati, maka itu adalah musibah yang besar. Ada di situ kebaikan. Nak terima macam mana ni? Hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, kita dah bincang sebelum ini. Sekurangnya kita sebut pada malam ini hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam bersabda, man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Sesiapa yang Allah Azza wa Jalla berkehendak ke atasnya kebaikan untuk dirinya, yakni kebaikan secara umum, maka Allah akan memberinya suatu musibah, yakni suatu ujian, untuk mengangkat kedudukan hadirin ke semua sekali. Kita dah bincang, kita tidak akan mati dengan sebab ujian. Kita tidak akan mati dengan sebab ujian, kerana yang kita ini adalah datangnya ajal. Datangnya ajal.
Siapa yang mati, yang kata mati dengan sebab ujian, maka lihatlah bagaimana orang itu asal sakit gigi mati. Dah sebab ujian, habis gigi rongok, cabut semua. Kenapa? Takut mati dengan sebab sakit. Kerana itu hadirin semua dikasih Allah Ta'ala, jom kita lihat perkara yang dibincangkan. Kebaikan yang ada pada musibah adalah tujuan mengikut kedudukan dan kemuliaan. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang paling berat ujian yang menimpanya. Okey, baik, ini dah sebut, iaitu para anbiya dan orang-orang yang di bawahnya yang mengikuti para nabi. Yang mengikuti, yang beriman di bawah sampailah kepada kita yang beriman dengan sebaik mungkin ini, dia melalui fasa ujian-ujiannya yang tertentu dan melalui suatu kemuliaan. Poin besar di sini adalah yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Kesemua bentuk ujian ini hadirin, sehinggalah kamu berjalan di atas muka bumi ini tanpa dosa kesalahan ke atasnya lagi. Baik, kebaikan-kebaikan musibah yang berlaku ke atas saya dan semua sekali, tujuan akhirnya kamu berjalan di muka bumi ini tanpa ada lagi kesalahan. Maksudnya balik kepada Allah dalam keadaan fitrah. Habis nak berasa macam mana hadirin? Nak seronok ke tak seronok ni? Nak seronok ke tak seronok? Nak gembira ke tidak? Nak berbahagia ke tidak dengan setiap kali datangnya suatu musibah? Orang yang beriman mempercayai kehidupan dunianya adalah ladang untuk mengumpul bekalan di akhirat, kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Maka sebelum sampai kepada fitrah itu, dibuang segala kerak-kerak, dibuang segala kotoran-kotoran, dibuang segala perkara yang bergayutan pada tubuh badan ini yang berupa dosa, yang mana balik kepada Allah Ta'ala masih ada kekotoran itu. Allah tidak berkehendak kepada hamba yang kembali dalam keadaan yang kotor. Sebab itu fitrah berhadapan dengan Allah saat berhadapan di sini, bertawajuh kepada Allah, hadirin kena mulakan dengan berwuduk, sucikan dulu zahir dan batin, bersihkan keseluruhan, mengangkat takbir tanpa ada pada hati itu segala rasa yang menyebutkan kepada syirik. Tak nak. Allah nak kamu hadapkan dirinya dalam keadaan penuh fitrah, suci bersih, tak ada pada rasa itu sendiri. Samalah masa mati, balik kepada Allah dalam keadaan fitrah. Habis nak balik kepada Allah dalam keadaan fitrah, namun tak sampai kepada saat itu Allah mematikan pada seseorang itu wal-iyazubillah dalam keadaan bergelumang lagi dengan segala dosa. Diletakkan dalam neraka dahulu, dikeluarkan semua, dihapuskan semua, dileburkan segala kesalahan-kesalahan dengan ratusan ribu tahun yang kita tak boleh nak jangka keadaan itu, sehingga semua sekali selesai berakhir seorang lelaki yang merangkak keluar daripada neraka. Terakhir, last, tak ada dah. Selepas tu pintu neraka ditutup, pintu syurga ditutup, mati dimatikan, dah tak ada lagi. Kesemua dah tamat. Itu satu keadaan tertentu. Ada hadis yang sahih, memang ada seorang lelaki yang keluar daripada neraka. Terakhir dia tak ada dah. Panjang hadisnya. Tapi nak bagi tahu bahawa semua sekali saat Allah melihat kepada sekian daripada kita ini, sebelum kembali kepadanya mesti dibersihkan dahulu. Bayangkan mereka yang kembali setiap di antara kita yang kembali dalam sedia adanya fitrah. Allahu Akbar. Kan macam mana kan? Dia kembali tu dalam keadaan ya Allah, bersihnya dia. Kemudian hadirin melihat orang-orang yang tertentu Allah uji ke atas kehidupan dunia dengan sakitnya lama. Lepas koma, lepas tu sedar, lepas tu sakit lagi ya Allah, sampai masa kembali dalam keadaan yang baik. Masya Allah. Baik, itu hakikat kepada kemuliaan dan kedudukan. Dalam sebuah hadis yang lain, suatu kebaikan di akhirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna azamal jazaa'i ma'a azamil bala'i. Sesungguhnya kebesaran kurniaan berserta besarnya ujian. Maka pada mereka yang memahami
besarnya ujian yang berlaku ke atas dia itu, mereka faham adanya kebaikan, di sana adanya kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu kalau jumpa dengan orang-orang yang diuji dengan dunianya, maka hadirin berhadapan dengannya, belajarlah sesuatu, kerana dia ada suatu kurniaan yang Allah bagi saat dia kembali kepada Allah. Hadirin duduk kejap, tanya siapa dia. Kalau bertaaruf, tanya dia seorang ahli perniagaan, atau dia seorang suami, atau dia seorang isteri. Dia sesiapa sahaja dalam kehidupan dunia diuji dengan ujian yang dahsyat. Sebelum itu dia adalah orang yang hampir jauh, tak nak kata jauh sangat, tapi dia dengan Allah Ta'ala ni dia ialah jauh lah. Begitulah. Saat Allah jentik hatinya untuk kembali kepada Allah, hadirin jumpa, hadirin bertanya dengan dia. Saya boleh kata begini sebab saya jumpa dengan beberapa orang. Ya Allah, saya nak poin besar yang disebut saat dia kembali kepada Allah. Kita nak dengar dia sebut yang tu je. Allah sentuh hati dia untuk dia kembali itu. Kita nak dengar yang itu. Sedangkan dunia ini dari sudut asal dia, Allah rezekikan dengan ya Allah, ya Allah, kita kata dengan segala kemewahan dan apa semua benda lah. Bila Allah tarik semula dan dia nak kembali balik kepada Allah tu, ada perkataan-perkataan tadi. Dia ada sesuatu yang menyebabkan kita pun faham bahawa di sana dia ditarbiah pada hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, nak melihat bahawa selama ini dia tertewas dalam, dipanggil apa? Maksiat yang dihiaskan oleh iblis nampak indah. Maksiat yang diindahkan oleh iblis nampak indah. Okey, baik, nanti kita jumpa apa yang dimaksudkan demikian. Baik, sebelum tu kita lihat apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah taala. Asyaddun nas bala'an al-anbiya summa as-salihun in kana ahaduhum la yubtala bil faqri hatta ma yajid ahaduhum illa al-'iba'ata allati yahwiha wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu al-ahadaka mir raha'i. Hadis ini seperti hadis yang saya sebut tadi, yang mana berakhir manusia yamshi 'alal ardi ma'alaihi khati'ah, yang kembali kepada Allah, berjalan atas muka bumi dalam keadaan fitrah, iaitu orang-orang yang paling berat ujiannya ialah para nabi alaihi wassalam, kemudian orang-orang yang soleh. Sesungguhnya ada salah seorang daripada mereka yang diuji dengan kefakiran hingga dia tidak menemui kecuali sehelai selimut yang dibungkuskannya sahaja. Sesungguhnya ada kalanya juga salah seorang daripada mereka suka mendapat ujian bala seperti bila seorang daripada kamu yang suka mendapat kesenangan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ada orang yang memang apabila memahami hakikat kesusahan dan musibah itu, di sebaliknya ada kasih sayang Allah Azza wa Jalla, dan syurga nanti ada janji ganjaran Allah Azza wa Jalla. Dan di syurga nanti ada janji yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Maka dia adalah merasai kenikmatan kesusahan dan musibah tersebut, bukan kerana musibah itu sendiri, tetapi kerana apa yang dia akan dapati daripada musibah tersebut. Orang beriman yang ditimpa musibah lalu dia bersabar dalam menghadapinya kerana keimanan dan sebagai adab kehambaannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia akan mendapat ganjaran di syurga. Baik hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, hari ini kalau kita melihat, ni sentuh bahagian saudara kita di Palestin. Mereka adalah orang yang berada dalam suatu keadaan yang mereka boleh senyum dengan keadaan itu, walaupun dengan musibah dunia nampak susah. Setuju tak ni? Dengan musibah dunia nampak susah, namun dia boleh bersenyum. Kenapa? Kerana hadirin, kalau nak lihat jihad medan Uhud, hadirin tak lihat, melainkan ada sirah. Betul tak? Hadirin nak lihat bagaimana Rasul berhadapan dalam perang Badar, hadirin tak tahu. Kita tahu melalui sirah. Betul kan? Dan beberapa siri peperangan banyak kita melalui sirah itu, dan kita dapat merasai bagaimana kesukaran-kesukaran, bagaimana derita seorang Nabi, sakit seorang Nabi, seorang Rasul, kerana berhadapan sendiri dengan setiap daripada tentangan musuh. Sekarang hadirin melihat saudara kita di sana,
tak sama dengan apa yang berlaku seperti mana yang berlaku pada zaman Rasul. Tapi dia bila sebut dari sudut sama sebuah musibah peperangan adalah penderitaan, kesusahan, kesukaran. Baik lelaki, baik perempuan, adab berperang dah tak ada dalam musuh. Islam dia tak erti, bukan musuh Islam dia tak erti adab berperang. Dia bantai semua. Orang tua, kanak-kanak, hospital. Tak ada apa-apa. Sedangkan dia hanya perlu lawan dengan orang yang menentang dia. Adab perang dalam Islam, hadirin semua maklum. Semua maklum. Pokok-pokok tidak dibakar, rumah-rumah tidak dibakar, orang tua yang tidak melawan tidak ditentang, kanak-kanak sama sekali memang dia tak apa-apakan. Mari umur 70 tua tapi pegang pedang, nak apa perang? Lawan. 70 pegang tongkat, gerak pergi tempat selamat. Itu adab dalam kita. Islam ajar semua sekali tidak merosakkan rumah-rumah ibadah. Orang perempuan diraikan. Apa yang berlaku dalam musuh Islam? Perempuan dirogol, dibunuh, anak-anak dibunuh, semua habis. Maka mereka boleh bersenyum, mereka boleh berada dalam keadaan mengatakan inilah ruang sebelah kakinya berada dalam syurga. Mereka boleh sebut. Kita bantu melalui doa, alhamdulillah. Bagus, sungguh. Kalau hadirin melihat mereka boleh berkata alhamdulillah, boleh melihat kalau mereka berkata alhamdulillah, mereka menanti-nanti pada keadaan ini kerana mereka tahu penghujungnya adalah syurga. Macam mana kita dengan musibah kita sendiri? Musibah kita sendiri, ujian-ujian yang berlaku ke atas diri kita melalui perjalanan kehidupan kita. Sekuat mana tentangan yang berlaku, sekuat mana yang kita boleh pertahankan iman. Ni saya cerita sahaja, kembali kepada akak-akak, kembali kepada ayah-ayah, ibu-ibu semua renung-renungkan semata-mata. Saya tak nak semata-mata nak menyokong mana-mana pihak. Tidak. Semua saya nak tahu begini. Bila kawan-kawan mari mengadu, bercerita, bila seorang isteri memegang pisau letak dekat perut, acah, aku bunuh diri aku dengan anak sekali. Aku bunuh depan suami. Pegang pisau. Kenapa? Bila tahu isteri suaminya poligami. Soalan sekarang, kalau itulah satu musibah kat atas diri dia, mana iman dia? Soalannya di situ. Mana imannya? Pegang pisau, acah, aku nak bunuh diri. Tahu tak hukum bunuh diri? Bukan setakat dia, dengan anak sekali dalam kandungan yang dia reda dirinya disetubuhi kerana menerima akad yang sahih, yang sah. Tiba bila sampai ujian gitu, aku nak bunuh. Allahu Akbar. Kita dengar, ya Allah, inikah ujian yang menyebabkan kamu tewas hingga menggadaikan seluruh iman? Bunuh diri satu hal, bunuh diri dengan kisah yang berbagai. Hadirin mari mengadu bercerita. Kenapa begitu? Hadirin, mereka di sana meletakkan sebelah kaki, kalau kita kata, dengan niat lillahi ta'ala, berjuang untuk pertahankan negara dan agama. Allah menawarkan syurga untuk dia. Kita diuji dengan beberapa perkara, musibah-musibah tertentu, menggadaikan iman. Renung-renungkan. Dan perkara juga berlaku kat atas kita. Kadang-kadang ya lelaki ke perempuan, tak kira siapa-siapa, ada masanya sampai tahap menggadaikan iman. Nak dapat nilai syahadah ni, ya Allah, hai, nak mengangkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya Allah. Ambil gambar duduk tepi bangunan, ambil gambar tepi duduk sebelah gaung, nak terjun, tunjuk, viralkan kita nak bunuh diri dengan sebab suami. Allahu Akbar. Mana iman ini? Gitu hadirin. Tak maaf, saya hanya lontarkan berasa sedih dengan keadaan sampai begitu sekali merosakkan nilai keimanan kehadap Allah Azza wa Jalla. Lihat ni. Tapi kalau kita bincang tentang hadis ini, ada mengatakan dan Rasul bagi tahu bahawa ada kebaikan
pada musibah itu sendiri. Nak fahamkan keadaan inilah yang perlu kepada pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Ujian mental, ujian jiwa, apa semua memang seseorang sampai tahap Allah uji jauh sudut. Dia sampai melanggar dinding, sampai ke situ dia dengan manusia dah tak jumpa jawapan. Macam mana nak cari jawapan itu? Berwuduk, baca Quran, solat. Tapi kalau hati masih lagi gundah gulana, hati lagi masih tak tenteram, masih lagi celaru, jangan solat lagi. Zikir sehingga tenang. Zikir sehingga tenang. Kenapa? Kerana pada ini tempat pandang Allah Ta'ala. Rukun qalbi, Allah melihat. Maka bagaimana Allah melihat kamu dengan hati yang tidak ke arahnya, tapi kepada musibah yang melanda hingga kamu tak fokus saat kamu bertawajuh kepada Allah Rabbul Alamin. Sebab tu dalam musibah tertentu, selagi hati tidak rasa, tak sampai ke ketenangan yang tertentu, dalam solat-solat sunat hadirin berhenti kejap, jangan buat lagi. Kalau solat fardu tetap kena tunaikan walaupun tengah duk serabut. Tidak ni, tetap kena buat, tapi kena usahakanlah supaya beroleh ketenangan. Tempat pandang Allah Ta'ala ini dalam keadaan Allah ada di hati itu, bukan musibah, bukan masalah, bukan apa-apa yang kita sedang fikirkan. Gitu supaya pertolongan tu cepat sampai. Boleh ya? Lepas tu ngaji Quran ni antara jawapan yang mudah dapat. Ngaji Quran berserta dengan terjemahan. Belajar Quran, baca berserta dengan terjemahan, antara cepat mendapat jawapan daripada Allah Ta'ala. Sebelum baca Quran, sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tu doa, ya Allah tolonglah aku sekarang dalam keadaan musibah gini, perlukan pertolongan daripadamu ya Allah, suatu jawapan. Hadirin pun buka Quran berserta terjemahan, baca satu ayat tengok terjemahan, baca satu ayat perlu pada terjemahan. Perlu kesabaran. Di sana nanti insya-Allah ada jawapan. Insya-Allah. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Pada hari kiamat ketika orang-orang yang diuji diberi pahala, orang-orang yang sihat menginginkan seandainya kulit-kulit mereka di dunia dipotong dengan gunting. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullah. Ketika mereka orang-orang yang diberi pahala, siapa? Orang-orang yang diuji saat di dunia ini dengan pelbagai bentuk ujian yang tidak pernah berhenti secara terus. Ada sahaja ke atas dirinya, namun dia beroleh kesabaran yang baik, dilalui dengan baik, dan dia meyakini bahawa saat dia berada di akhirat adalah satu janji yang cukup hebat daripada Allah. Saat itu dia mendapat pahala daripada Allah bighairi hisab. Pahala yang tidak boleh dihitung dalam pandangan manusia, dalam hitungan manusia, yang hanya khusus daripada Allah. Orang yang berpuasa dengan penuh keikhlasan dan orang yang mempunyai kesabaran yang terbaik. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, maka dia beroleh pahala daripada kesabaran itu, pahala yang tiada ada hitungan, bighairi hisab, tak boleh nak hitung di sisi manusia, sedang Allah Maha mengetahui berapa banyak yang dia bagi. Dua perkara ini memang hebat. Jadi orang-orang yang diduga dengan seluruh kehidupan dunia, dia kecewa, dia sampai buat keputusan mematikan diri dengan cara yang salah. Nyawa ajal milik Allah, nyawa milik Allah. Allah yang memasukkan, berhak bila-bila masa Allah boleh tarik. Yang kita kena faham saat nak sampai ajal itu mengikut apa yang Rasul sebut, man qala la ilaha illallah. Maka tolonglah tanya, masa ditimpa musibah dan yang saya contohkan tadi, nak bunuh diri, masa tu ada tak kalimah la ilaha illallah? Kalau tak ada itu, jangan mimpi untuk syurga. Jangan mimpi untuk syurga. Sekiranya Allah tak berkehendak langsung untuk berjumpa, berhadapanlah kamu dengan membunuh diri dengan seperti itu. Sampailah bila-bila.
Tak ada ruang dah untuk ke syurga. Sedang orang yang penuh dengan dosa, Allah humbang ke neraka, Allah bersihkan keseluruhan dirinya, ada sehalus-halus zarah, ada nilai keimanan, Allah boleh keluarkan lagi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Ada peluang lagi, walaupun duduk syurga paling bawah, tak apa orang panggil syurga. Hadirin, maka mereka yang ditimpa musibah melihat para mereka yang sabar melalui ujian itu sedang menikmati hidangan, ganjaran. Mereka yang melihat itu minta, kalau bolehlah kulit aku ini sekarang ini patut digunting lah, patut ditoreh lah. Kerana apa? Kerana nak menghadapi dengan setiap musibah itu dengan penuh kerelaan dan keredaan. Namun berbezalah keadaan sekarang. Setuju tak ni? Bezalah hadirin. Ya, boleh kita nak sampaikan, boleh kita nak kongsikan. Sekarang kembali kepada iman. Hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, dua perkara nak perlu perhatikan kepada semualah, termasuk saya. Iaitu hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, kita ni kena ingat, kita dalam pengisytiharan Allah Ta'ala, kita telah pun dimuliakan Allah Ta'ala. Boleh kita telah pun dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam, dan dimuliakan ke atas kamu wahai anak cucu Adam. Dimuliakan. Yang mana kemuliaan pertama, hadirin dapat menguasai seluruh alat di dunia ini. Segala jenis kenderaan dapat menguasai. Ni awal-awal pertemuan dulu saya dah bagi tahu. Pengisytiharan ini dimaklumkan oleh keseluruhan makhluk langit dan bumi. Semua tahu. Dia dapat rezeki yang baik-baik. Wa razaqnahum minat thayyibat. Semua baik-baik rezeki. Apa sahaja bentuk yang dinamakan rezeki, yang hadirin dapat mengecapi nikmat itu, yang hadirin berseronok dengan nikmat itu. Tak kira lah duduk bersela, makan, minum, pakaian apa, semua itu adalah rezeki yang baik-baik. Dan dilebihkan dia, yakni manusia, dalam seluruh makhluk yang ada atas muka bumi ini, hadirin, semuanya dilebihkan ke atas manusia. Semua dilebihkan ke atas manusia. Boleh tak ni? Wa faddalna ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Ya Allah, mulia tak kita? Soalan di situ, mulia tak kita? Siapa yang memuliakan kita? Hari ini manusia mencari popular melalui viral konten-konten yang tertentu, mengharapkan kemasyhurannya dalam pandangan manusia. Setuju tak ni? Kalau manusia tak puji dia mari berasa apa? Mengharapkan pujian, harapan dia dari ke atas manusia yang sama-sama lemah, tapi dia menafikan yang dia dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla banding dengan keseluruhan makhluk yang ada. Baik, menyebabkan hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, dia pun tertewaslah dengan apa yang telah dilafazkan oleh Iblis. Iblis kata apa? Iblis kata dia akan dia akan mencantikkan setiap daripada maksiat kepada anak Adam. Dia akan mencantik, mengelokkan rupa maksiat itu nampak okey, nampak cool, okey, tak ada apa-apa, padahal dia dalam bermaksiat. Hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, bagaimana setiap daripada manusia hari ini berada dalam kemaksiatan tertentu sehingga dia lupa yang dia telah terbelit dengan maksiat yang diindahkan oleh Iblis. Kasar bercakap, seranah mulut. Saya nak membeli. Minta cari penyepit. Saya tanya tuan dia, bang, ada penyepit tak? Penyepit nak ambil ayam. Dia pun kata, kamu semua ni gila dah ni. Dia maki staf-staf dia. Aku minta bla duduk marah apa semua.
Minta penyepit, saya minta penyepit. Dia duk marah ke staf dia. Kita nak ambil ayam pun serba salah jadi. Nak ambil ayam jadi serba salah. Kenapa? Kerana seluruh daripada mulut dia tu mengeluarkan hamun, kata maki apa semua sekali. Sedang kita ni customer dia. Memang tak kata kat saya, tapi saya pula tak tergamuk nak ambil ayam. Sebab apa? Seluruh makian itu bersaibar dalam kawasan kedai. Kalau nampak seperti najis cicak yang turun taik yang jatuh tak, seperti air hujan tak, habis menimpa-nimpa kat atas makanan dengan sebab cacian dan makian. Tapi tak rasa apa-apa. Kenapa? Alah, aku ni kan jenis macam ni, mulut aku memang jenis, kau janganlah kecil hati. Dia maki kita, dia tak bagi kita kecil hati. Ni ada juga jumpa jenis macam ni. Aku memang macam ni. La ilaha illallah. Siapa yang ajar kamu suka maki orang? Islam tak suruh pun. Betul tak ni? Dia tak perasan dia duduk dalam maksiat yang diindahkan oleh iblis. Tapi dia lupa. Apa dia? Dia lupa kemuliaan dirinya telah dilucutkan. Hadirin bayangkan seseorang mendapat pangkat yang hebat daripada pembesar, daripada raja, daripada agung. Sampai satu masa agung kata, aku tarik pangkat yang diberikan. Apa rasa? Tarik balik. Itulah kita hadirin. Bila manusia ini Allah lucutkan kemuliaan dia. Allah lucutkan kemuliaan. Makhluk semua tahu tak ada dah kemuliaan dirinya. Sebab Allah isytihar mulia dia pun seluruh makhluk tahu. Betul tak ni? Sekarang Allah lucutkan kemuliaan dia. Habis, tak ada dah dia dengan manusia. Sehingga dia berkata apa? Aku ni memang macam ni, tak ada orang nak berkawan dengan aku. Kau tak apalah orang masjid, katanya dia. Ini satu pelikkan juga. Orang suruh sembahyang, orang panggil, jomlah solat. Apalah ustaz, saya bukan orang masjid. La ilaha illallah. Istilah apa yang digunakan? Nak solat, kena ada title orang masjid dulu baru boleh solat. Kau macam tu? Bukan ikut perintah. Kau macam mana? La ilaha illallah. Ni perangai manusia. Dia tak sedar kemuliaan dirinya telah ditarik. Hadirin, iblis tewas kepada kita semua sekali bila dia yang menyebut, dan Allah rakan dalam firman-Nya, apa dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali di kalangan hamba-hamba-Mu ya Allah yang ikhlas, baik lelaki dan perempuan. Kecuali. Hadirin, ni dalam surah Al-Hijr ayat ke-40. Cerita ni panjang hadirin. Ayat dia daripada 39, 40, 41. Cerita ni panjang, dialog yang berlaku bila mana iblis yang ada padanya suatu keikhlasan saat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia berada di syurga Allah Ta'ala. Sebab tu dia boleh sebut kecuali di kalangan hamba-Mu lelaki dan perempuan yang ikhlas, surrender. Memang dia tahu dia tak dapat nak kuasai, sebab dia pernah berada dalam situasi itu. Ikhlas sungguh. Kita kan bermula daripada beriman, Muslim. Ini selalu disebut, semua untuk ingatan semua sekali. Kita Muslim, kemudian mukmin, mukhlis. Mukhlis ini yang nombor 3. Mukhlis ni nombor 3. Hadirin kalau nak susun daripada bawah. Muslim, mukmin, mukhlis. Kedudukan kita pada level yang mukhlis. Siapa yang dapat level mukhlis dengan baik, seperti mana Allah firmankan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Pernah dengar kan? Hunafa wa yuqimus shalah wa atuz zakah. Baik. Level yang ketiga. Selepas mukhlis, muttaqin, lepas muttaqin, muhsinin. Kemuncak muhsinin hadirin dapat apa? Yuhibbu, kecintaan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah amat mencintai orang-orang yang ada dalam kebaikan, mengekalkan kebaikan, berbuat baik, muhsinin. Kemuncak. Sebelum capai muhsinin, dia adalah muttaqin. Sebelum muttaqin, dia ada mukhlisin.
Mukhlis, hadirin, iblis surrender. Berapa ramai yang Muslim? Saya azan dulu. Lepas tu minta sambung sikit boleh tak ni? Isyak awal ni kan. Lagi pun hujan. Kau nak pergi ke mana saat lagi? Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad Rasulullah fi kulli hatta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man walah. Baik. Ringkasnya begini, maksudnya kita sekarang nak memahami bahawa pada musibah itu bagi orang-orang yang beriman, padanya ada suatu kebaikan, dan ada di antara kita yang mereka itu menunggu musibah. Walaupun benda ini bunyi macam tak capai akal, tapi ada orang yang boleh menerima musibah.
Dan dia boleh melafazkan alhamdulillah. Dan padanya dia membawa dirinya kepada Allah Ta'ala dengan lebih baik. Baik, kerana itu kita pun fahamlah bahawa diri kita ini, bila mana dia mula menyerah diri kepada Allah Ta'ala dengan kalimah la ilaha illallah, dia mesti buktikan dengan melalui keimanan dia. Muslim, kemudian beriman. Soalan sekarang, berapa ramai yang Islam tapi tidak beriman? Ada kan? Ada. Berapa ramai yang Islam tapi tidak beriman? Mereka menentang Allah. Mereka membuat aturan-peraturan kehidupan dengan cara mereka sendiri. Mereka melucutkan pakaian-pakaian mereka. Sedangkan mulianya manusia ini, hadirin, berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain, Allah rezekikan kepada kita pakaian. Ni, kita duk pakai ni. Ada manusia yang sengaja melucutkan pakaian ini. Lihat ni. Maka kemuliaannya ditarik. Hadirin pernah tengok kera pakai baju? Monyet pakai baju, pernah nampak? Pernah kan? Adakah dia pakai tu kerana dia buat pilihan sendiri, nak pakai yang tu, nak pakai yang ni? Dia berasa nak pakai, dia sarung sendiri? Tak kan? Dia dipakaikan. Maksud dia tak ada apa pun keupayaan nak pilih baju mana hak nampak cantik, macam mana hak nampak cun, hak dia rasa sesuai dengan dia. Tak. Dipakaikan pampers. Dia dipakaikan. Kita, Allah rezekikan pakaian. Tahu nak pilih mana hak cantik, mana yang tidak. Kalau tak boleh nak beza yang ini, maka perhatikan apakah kemuliaan diri kita telah ditarik oleh Allah. Wal-iyazubillah. Maka hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala, maka kita perhati tadi, Muslim, mukmin, maka saat diuji dengan mukhlis ini, dengan keikhlasan-keikhlasan, disinilah melihat bagaimana orang yang melihat setiap musibah itu ada kebaikan. Hadirin, solat dengan solat yang sebaiknya pada saat hari ini, dan selama ini telah pun melaksanakan solat. Bila datang suatu musibah, tiba-tiba kita bertanya, kenapa aku? Allah pun tanya balik, kamu ikhlas tak salat kepada aku selama ini? Bila lontar satu perkataan, kenapa aku? Allah tanya balik, kamu puasa selama ini untuk siapa? Kamu salat selama ini untuk siapa? Kamu keluarkan zakat selama ini kerana apa? Kamu mengatakan beriman kepadaku selama ini, benarkah tidak? Sebab ujian mukhlisin, ikhlas ini, Iblis pun sebut. Iblis pun sebut sebab dia telah lalui satu pengalaman saat dia benar-benar ikhlas kepada Allah Ta'ala. Allah letak dia dalam syurga Allah Ta'ala. Oleh kerana dia ingkar dengan satu sujud, dihumban terus keluar. Maka tanyalah pada kita semua, dengan ujian-ujian dia diterima ke atas kita semua selama ini. Gitu. Sebab ini dah ujian keikhlasan kita. Bila siapa lepas yang ini dapat membawa nilai ikhlas dengan sebaik mungkin, maka di sinilah bila Iblis kata illa ibadaka minhumul mukhlasin qala haza siratun alayya mustaqim, maka Allah bagi tahu itulah satu laluan yang benar yang dalam jagaan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mempunyai keikhlasan yang baik, dia sampai kepada muttaqin yang dapat mengesan dengan izin Allah Taala sesuatu yang berupa dosa yang dia buat itu, yang dia faham. Allah rezekikan dia faham ini berdosa ni. Kalau dia lihat dia rasa tak boleh ni. Maka dia menjauhkan. Itu muttaqin. Muhsinin ni, ya Allah, hadirin, Allah isytihar, wallahu yuhibbul muhsinin. Aku mencintai orang-orang yang berada dalam kebaikan, kekal berbuat baik, berterusan dengan kebaikan-kebaikan. Allah cinta. Nak sampai ke situ, hadirin, lepaskan mukhlis, lepaskan nilai diri dalam keadaan yang benar, ikhlas. Boleh tak ni? Kata hadirin akan melihat musibah itu tetap musibah dan menderita kita dengan kehidupan melalui musibah tanpa kembali kepada Allah. Selagi tak kembali kepada Allah dengan setiap ujian itu, tak kembali, selagi itulah Allah uji. Sungguh, selagi tak sebut kalimah Allah, tak mari daripada jauh di sudut hati berkata Allah, surrender, ya Allah, tak dia nak buat apa dah, tolonglah. Masa tu Allah bantu. Selagi dia kata
orang tu salah, orang ni salah, kau tak sepatutnya buat begini pada aku. Habis orang disalahkan, semua orang dikatakan bersalah. Dia tak sedar yang dia tu banyak kesalahan. Lagi dia tak kembali, selagi itu Allah uji sehingga dia menyebut kalimah la ilaha illallah. Ni hak beriman hadirin, ni yang beriman, hak beriman yang mengatakan dirinya innal ladzina qalu rabbunallah, yang berkata Tuhanku Allah, tapi dia tak istiqamah. Ni tak kita sebut Allah uji. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka lihatlah bahawa diri kita selama ini tidak pernah berhenti dengan ujian, dan setiap ujian itu adalah semata-mata untuk mengangkat diri saya dan semua sekali yang ada pada satu tempat yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kita memahami dengan setiap ujian ini adalah satu kebaikan, maka kita secara fitrah memang tidak berhajat kepada setiap musibah, tapi tetap datang. Maka setiap yang datang itulah kita berhajat pada pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah limpahkanlah ke atas kami sifat-sifat sabar, wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami, wansurna alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami semua ke atas golongan yang memusuhi kami. Wazidna ilma, tambahlah ke atas kami ilmu, warzukna fahma, ya rezekikan kepada kami juga kefahaman-kefahaman dalam agama kami, untuk kami berhadapan denganmu ya Arhamar Rahimin, dengan ilmu yang engkau rezekikan daripada ilmu-Mu ya Arhamar Rahimin. Lagi sekali ya Allah, faghfir lana, maafkanlah kami semua, fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu